Selamat datang ke Asas Sains Komputer tingkatan 3, Bab 3, Algoritma, 3.1, Pembangunan Algoritma. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana untuk menulis pseudocode untuk bucket sort. Sudahkah anda bersedia? Mari kita bermula. Baiklah. Sebelum kita tengok bagaimanakah pseudocode untuk bucket sort dituliskan, mari kita fahami apakah yang perlu kita buat. Okey, untuk bucket sort kita perlu wujudkan beberapa buah baudi untuk menyimpan item daripada senarai secara sementara. Okey, so bakul ini ditentukan julatnya oleh anda, oleh seorang programmer supaya item itu dapat dimasukkan ke dalam baudi. Jadi maksudnya di sini setiap bakul yang telah diwujudkan, dia ada julat di bakul tersebut. Okay. So, item akan dimasukkan sementara ke dalam baudi tersebut sambil kita menyusunkan data-data tersebut. Di dalam bakul pula, kita akan isikan item itu mengikut urutan menaik. Jadi apabila kita sudah isikan item tersebut, kita akan cantumkan item-item tersebut dari bakul ke bakul dan masukkan semula ke dalam senarai. So, seperti apa-apa program, kita perlu ada pemboleh ubah. Jadi, apakah pemboleh ubah yang perlu kita ada? Okey. Pertama sekali, kita perlu memberi satu pemboleh ubah untuk senarai. So, saya gunakan L. L untuk list. Bagi senarai yang kita perlu isihkan. So, dalam contoh yang akan saya bagi, ianya adalah satu senarai nombor. Kemudian I untuk mewakili indeks, dia adalah pemboleh ubah yang mewakili kedudukan item dalam senarai L. Saya juga perlukan N. N datang daripada perkataan numbers of, iaitu pemboleh ubah yang mewakili bilangan item dalam senarai L. Satu ialah mewakili bilangan item iaitu N. Kemudian I adalah kedudukan item tersebut. Dua perkara yang berbeza. Yang terakhir sekali kita perlukan NB iaitu number of bucket, iaitu pemboleh ubah yang mewakili bilangan baudi yang diperlukan. Akhir sekali kita perlukan J iaitu pemboleh ubah untuk mewakili kedudukan baudi yang kita gunakan. Mari kita tengok secara keseluruhan pseudocode yang berlaku. So, ini adalah keseluruhan pseudocode. Anda boleh rujuk buku teks ASK tingkatan 3. Jadi, daripada saya tunjukkan secara keseluruhan, kita tengok apakah yang berlaku di dalam pseudocode ini. Alright, fasa pertama kita akan buat daripada nombor 1 sehingga nombor 4. Apa-apa pseudocode kita memang mulakan dengan perkataan mula. Kemudian kita setkan senarai. Senarai adalah seperti yang anda lihat di dalam jadual ataupun di nombor tersebut. So 48, 13, 12, 57, 18, 28, 45, 54, 53 dan 32. Kemudian saya perlu setkan senarai baharu di mana dia akan menyenaraikan senarai yang sudah disusun nanti. Dan kita masukkan pemboleh ubah yang telah kita katakan tadi,
iaitu I, J, N dan NB. Alright, mari kita lihat apa yang berlaku setelah kita sudah isytiharkan pemboleh ubah. Okay, so dalam ini kita setkan N sama dengan 10 sebab kita ada 10 nombor. Kemudian kita setkan NB sama dengan 3, iaitu bilangan bakul yang saya perlukan adalah 3. So, bilangan bakul ini bergantung kepada soalan. Jika soalan telah menyatakan perlu 4 bakul, maka NB akan sama dengan 4. Jika soalan menyatakan perlu 5 bakul, maka NB akan sama dengan 5. Okay, so bergantung kepada soalan. Jika dalam soalan tiada nyatakan bilangan bakul, maka adik-adik boleh buat sesuatu, iaitu punca kuasa 2 bilangan item yang ada dan mencarikan nombor terdekat bagi bakul tersebut. Baiklah. Setelah kita tentukan bilangan bakul, kita perlu wujudkan body kita dan sediakan julat yang sesuai untuk bakul-bakul. Okay. Dan julat anda sudah belajar di dalam matematik. Okay. Okay. Nombor 9. Setkan I sama dengan 0. Maka sekarang nilai I nilai I di dalam kita punya program adalah sama dengan 0. Okay. Setelah nombor 9, kita tengok nombor 10, 4. Okay. Untuk ini kita gunakan 4 memandangkan kita sudah tetapkan bahawa bilangan pusingan yang akan berlaku tidak melebihi bilangan data yang ada. Okay. So, untuk ini, setelah kita setkan julat, kita akan mula dari setkan I sama dengan 0. Okey, indeks pertama kita adalah 0. Dan 0 adalah kurang daripada N, iaitu N kita adalah sama dengan 10. Sebab ini adalah benar, true, maka dia akan pergi yang seterusnya, iaitu dalam senarai indeks yang bersamaan dengan 0, iaitu 48. Maka dia pergilah ke 48. Setelah berlaku, kita perlu kirakan gegelong, iaitu I 0 tambah 1. Maka sekarang nilai I adalah bersamaan 1. So, perhatikan di sini, kita sudah selesai dengan indeks 0. Seterusnya, kita akan pergi ke indeks 1. Alright, so indeks kita sekarang adalah 1, I. So, 1 masih kurang daripada 10, benar. Maka kita akan pergi ke 10.1, iaitu senarai 1. Dan senarai 1 ialah 13, masukkan dia ke dalam body. Okay, so perhatikan nombor telah masukkan di dalam body. Okay, dan kita perlu tambahkan 1 untuk golong kita. 1 tambah 1, kita dapat 2. So, sekarang ini nilai I kita bertukar jadi 2, iaitu ini. Okay, so 2 masih kurang daripada 10. Maka teruskan kepada senarai yang kedua, iaitu 12 dan 12. Kita masukkan ke dalam bakul yang ada di sini. Okay. Dan tambahkan 1 supaya kita boleh gelongkan dia. Okay, seterusnya, kita sekarang sudah dapat nombor 3. So, kita pergi indeks ketiga ini, iaitu nombor 57. So, 3 masih kurang daripada 10. Kita masukkan senarai indeks 3 ini ke dalam body-nya. Dan kirakan kegelong, iaitu 3 akan tambah dengan 1. Sekarang kita akan pergi ke nombor 4.
Okey, 4 masih kurang daripada 10. Maka kita masukkan senarai 18 ke baudi pertama itu. Kemudian kita akan tambahkan nilai gelong kita. 4 tambah 1 dapat 5. So, sekarang dia akan ke indeks ke-5. 5 masih lagi kurang daripada 10, maka kita teruskan lagi. So, 28 masuk ke baudi. Okey. Kirakan gelong lagi. 5 tambah 1 sama dengan 6. Dan sekarang indeks akan pergi ke yang 6. 6 masih lagi kurang daripada 10, maka nombor 45 ini akan masuk ke dalam baudi. Seterusnya, kita akan kirakan gelong, iaitu 6 tambah 1 sama dengan 7. Okey. Kita bandingkan lagi. 7 masih kurang daripada 10. Maka kita teruskan dengan indeks 7. Masukkan 54 ke dalam baudinya. Dan kita kirakan lagi gelongnya, iaitu 7 tambah 1 sama dengan 8. So, kita sekarang beredar ke indeks ke-8. Alright. Bandingkan lagi. 8 kurang daripada 10. Maka kita akan masukkan nombor indeks 8, iaitu 53 ke dalam baudinya. Alright, kita akan kira gelongnya lagi, iaitu 8 tambah 1 sama dengan 9. Maka kita sekarang berada di indeks nombor 9. Okay. 9 masih lagi kurang daripada 10. Maka kita teruskan lagi. Letak nombor 32 ke dalam baudinya. Dan kita kirakan gelongnya. 9 tambah 1, maka kita dapat 10. Okey, kita masih lagi perlu bandingkan di sini. Alright, so di sini kita dapati 10 kurang daripada 10 adalah palsu sebab 10 bukan kurang daripada 10. Bila dia sudah palsu, maka sebenarnya kita sudah sampai ke indeks terakhir, iaitu 9. Okey. Seperti yang saya cakapkan tadi, sebab syarat dia sudah jadi false, maka kita akan ke nombor 11. Okey, nombor 11 kita dapat J sama dengan, setkan J sama dengan 0, iaitu baudi punya indeks. Okey, baudi punya indeks 0. Yang pertama itu indeksnya sama dengan 0. Okey, kemudian kita pergi ke syarat ujian dia, iaitu 0 kurang daripada 3. So, kita cek adakah 0 kurang daripada 3? Ya. Lepas itu, jika baudi J kosong. Sekarang baudi J tidak kosong. Okey. Dia false. Maka dia akan pergi ke jika tidak. Dan berlakulah isihan menggunakan kaedah bubble sort. So, tadi kamu perhatikan bahawa 13 berada di depan. Okey. Saya kembalikan. Sini ialah 13, 12, 18. Okey. Dalam sini berlaku bubble sort. 12, 13 akan bertukar. Dan seterusnya. Kita akan kirakan gelong untuk J. Oh, tidak perlu kita tunjukkan langkah untuk bubble sort. Right? Hanya perlu tulis isi item. Okay, kita kira gelong.
0 tambah 1, maka sekarang nilai J adalah 1. Dan kita akan kembali ke atas sini. Okey, kita uji 1 kurang daripada 3. So, dia akan pergi ke 12.1 untuk uji sama ada baudi kosong ataupun tidak. Memandangkan baudi ini adalah false daripada ujian, maka dia akan pergi ke jika tidak dan isihan akan berlaku. Okay, kebetulan di mana 28 masuk dahulu, 32 masuk kemudian, isihan sudah berlaku. Gelong perlu ditambah iaitu 1 tambah 1 kita dapat 2. So, ini akan kembali kepada nombor 12. Okey, so 2 masih kurang daripada 3. So, dia akan turun dahulu ke 12.1. Uji sama ada baudi itu kosong atau tidak. So, memandangkan baudi kita tidak kosong, maka dia akan turun ke jika tidak. Dan isihan berlaku. So, dia akan isih mengikut tertib menaik, iaitu 45, 48, 53, 54 dan 57. Dan kita perlu kirakan gelong kita, iaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Kembali lagi ke atas. Memandangkan 3 tidak kurang daripada 3. Maka dia akan ke atau cara seterusnya iaitu 13. So, untuk ke 13, cantumkan dan masukkan item ke dalam senarai baharu, iaitu yang sudah kita setkan pada langkah 2 di awal tadi. So, kita buatkan satu senarai baharu dan kita masukkan senarai mengikut urutan baudi dari 0, kemudian baudi 1, kemudian baudi terakhir. So, sekarang sudah ada satu senarai baru. Dan senarai baru ini perlu dipaparkan. So, senarai asal kita adalah seperti yang di atas. Dan senarai baru yang perlu dipaparkan adalah seperti yang ini. So, itu adalah apa yang berlaku untuk bubble sort. Kita tengok semula yang secara rumusnya iaitu ini. Dan anda boleh lihat di dalam buku teks untuk pseudocode bagi bucket sort. Okey, kalau ada pertanyaan, anda boleh tanya guru ASK anda ataupun simpankan pertanyaan anda di ruangan komen di bawah. Okey, cikgu harap anda telah mempelajari sesuatu hari ini. Dan jika anda rasa ini berguna kepada anda, pastikan adik-adik sharekan video ini kepada rakan-rakan lain supaya mereka juga belajar sesuatu yang baru. Sehingga masa yang akan datang, itu saja untuk kali ini. Stay safe dan pastikan anda pastikan anda selamat. Okey, itu saja. Bye-bye.